والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, pada malam ni kita masih lagi diberikan kesempatan, peluang dan juga peluang untuk kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan, rahmat dan juga ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita teruskan lagi bacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, bal ra'su malil murid hifzu qalbihi wa amaratuhu. Dia kata, bahkan dia kata hati merupakan benda yang sangat penting. Al-murid bagi seseorang murid itu, maknanya tuan-tuan, kita berjalan kepada Allah Ta'ala, kita yang berkehendak pada Allah, benda yang paling penting adalah hati kita. Kerana tu bila tak lama lagi kita nak puasa misalnya, tentu ramai orang yang dia puasa, yang dia faham daripada puasa adalah menahan makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan. Hanya setakat tu. Dia tak lebih daripada menahan makan dan minum. Bahkan ada orang yang dia berasa bulan Ramadan lah bulan untuk dia diet, bulan untuk dia mengurangkan makan.
Jadi dia tak lebih hanya puasa pada zahirnya sahaja. Tuan-tuan, dia hanya tahan lapar, dia hanya tahan dahaga dia, tapi dia tak mempertingkatkan ketakwaan, dia tak mempertingkatkan amalan, dia tak menghadirkan hati dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, Nabi SAW bila mai bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Nabi dia tak balik ke rumah. Ini Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Malah sebelum daripada Ramadan, Nabi dah berdoa kepada Allah. Nabi doa pada bulan Rejab minta barakah, bulan Sya'ban pun minta barakah, dan minta sampai kepada bulan Ramadan. Malah Nabi SAW memperbanyakkan puasa pada bulan Rejab, kemudian bulan Sya'ban, sampailah kepada Ramadan. Tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW buat lagu tu? Kerana Nabi buat tu dengan hati dia. Nabi buat tu tadi dengan menghadirkan hati ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kerana tu kata Imamul Haddad, hati ni dia merupakan benda yang tersangat penting, al-murid, bagi mana-mana orang yang dia berkehendak pada Allah. Dan tuan, kalau tak ada hati, maka dia tidak akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Sebagai contoh, orang yang sembahyang misalnya. Sembahyang ni tuan-tuan, salah satu daripada yang dituntut dalam sembahyang adalah khusyuk. Dia kena khusyuk dalam sembahyang, dia kena ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sembahyang dia. Maka oleh kerana tu, orang yang tak ada hati, dia tak boleh khusyuk dalam sembahyang. Dan tuan, makna tak ada hati ni bila mana hati dia tak disucikan, bila mana dia tidak hidupkan hati dia, dan tuan, dia tak akan khusyuk di dalam sembahyang. Kenapa? Kerana hati tu masih lagi terikat dengan benda-benda di luar. Tapi kalau hati yang dibersihkan, hati yang hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan khusyuk dalam sembahyang dia. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun, kata Allah, telah berjayalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, alladzina hum an salatihim khashi'un. Berjaya orang-orang yang beriman, dan berjayalah orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang dia. Dan tuan, orang yang khusyuk ni adalah orang yang menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana tu kata pengarang pada kitab ni, bal ra'su malil murid, dia adalah benda yang penting, dia modal kepada seseorang murid. Maka oleh kerana tu, hifzu qalbihi wa amaratuh, maka hendaklah dia jaga elok-elok hati dia dan menghidupkan hati tersebut. Dan tuan, hati kalau dia hidup, dia akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, kata Imam Fathul Musili, kalaulah hati tersebut
turunnya penyakit daripada Allah. Dan tuan, maknanya hati itu dia tak bersih, hati itu dia ternoda dengan dosa. Maka kata Imam Fathul Musili, kamu akan tengok orang ni dia tak perasan dia melakukan dosa, dan dia tak perasan yang dia ni sebenarnya telah pun menjadi hamba kepada dunia. Dan tuan tengok orang, ada sebahagian orang tak takut melakukan dosa kepada Allah. Tak kira lah mailah COVID-19, dan tuan mailah balak apa pun. Dan tuan keadaan dia duk ingat nak berseronok ya. Dan tuan dia duk ingat dia nak bebas je. Aku kalau bebas ni, aku boleh buat benda ni. Dan tuan langsung tak ada muhasabah untuk kembali kepada Allah. Ni macam COVID-19. Kita tengok bila mana hari tu ni masjid dikatup, bila mana program-program ilmu tak ada. Dan tuan kita ni, kata ulama, selagi mana ada orang yang berzikir dan menyebut nama Allah, dan tuan ada lagi orang yang ingat pada Allah, maka selama itulah rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana dengan rahmat ni lah kita boleh makan. Kerana dengan rahmat inilah urusan kita mudah. Dengan rahmat inilah segala kesempitan kita ada dia punya jalan keluar. Dan tuan, maka hari tu ni bila mana kuliah tak boleh, masjid dikatup, buka pun tak semua orang yang boleh, dipilih sahaja. Dan tuan, sepatutnya menjadi muhasabah kepada kita. Agak-agak apa gamaknya dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kata Imam Fathul Musili rahimahullah wa ta'ala, orang ni bila mana hati dia berpenyakit, dia tak perasan dia melakukan maksiat pada Allah. Dan tuan, mainlah apa juga ujian pada dia, dia tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jauh daripada kata nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Abu Jahal bila mana dia nak mati dah. Dan tuan, Abu Jahal ni dia mati di pedang orang. Dan tuan, pedang ni dah sampai dekat leher dia dah. Bila orang ni nak bunuh Abu Jahal kata, nanti dulu, jangan bunuh aku dulu. Dan tuan, kita duk ingat dia nak taubat. Dan tuan, kita duk ingat dia menyesal atas apa yang dia buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kalau Fir'aun dia ada juga rasa menyesal dia. Bila dia tenggelam di dalam lautan, maka dia kata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Mulai daripada hari ini, aku beriman dengan Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Dan tuan, tapi masa tu dah tak ada guna. Kerana nyawa dah ujung-ujung dah. Dia dah nak diambil oleh Allah. Itu pun kerana dia nak lemah. Tak ada nyawa, tak boleh bernyawa. Dan tuan, lalu Fir'aun kata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Dan tuan, Abu Jahal, masa orang nak penggal kepala dia, dia kata, tunggu sah, jangan bunuh aku dulu. Dan tuan, lalu Abu Jahal kata kepada orang yang nak bunuh dia ni, aku nak kamu katakan kepada Muhammad, katakan pada dia,
sampai aku mati, sampai aku tutup mata, aku tidak akan beriman, aku takkan percaya apa yang dibawa oleh dia. Tuan-tuan, kerah sungguh hati. Tuan-tuan, akhirnya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mati dalam keadaan kufur, dunia memang dah tak kekal dah. Tuan-tuan, dunia ni memang dah tak kekal. Dunia ni pula akan musnah satu masa. Tuan-tuan, dekat situ rugi dah. Tuan-tuan, bila dia pi ke negeri yang abadi. Tuan-tuan, kita ni ada negeri abadi, kita ada negeri yang kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu lebih cenderung kepada kehidupan dunia dan melupakan akhirat yang kekal abadi, kata Allah. Tuan-tuan, dunia ni fana. Dunia ni dia musnah. Tuan-tuan, akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Tuan-tuan, di situ pun Abu Jahal dah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kufur ni pasal apa? Kerana hati yang diselaputi dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu orang munafik, bila mereka ni dah tak mau percaya dah dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Macam tu juga dengan sebahagian orang-orang kafir Quraisy. Tuan-tuan, sampai satu tahap punya, tuan-tuan, hati ni diselaputi dengan dosa pada Allah. Sebab itu orang yang tak menyucikan hati, dia tak dapat kebaikan. Tuan-tuan, dia minta pada Nabi SAW, Muhammad, kalau benar engkau ini adalah Nabi dan Rasul, cuba engkau belah bulan tersebut. Tuan-tuan, minta bukan bukan calang-calang punya permintaan. Tuan-tuan, kalau setakat minta beras boleh beri, tak apa. Tuan-tuan, kalau minta harta boleh beri, tak apa. Tuan-tuan, apa yang mereka nak daripada benda dunia boleh beri. Tuan-tuan, tapi punyalah mereka ni nak tengok Nabi SAW ni benar ataupun tak benar, mereka minta supaya bulan dibelah. Tuan-tuan, punya permintaan mereka. Tuan-tuan, tapi apa yang berlaku? Allah Ta'ala kata, wansyaqqatil qamar. Mereka nampak dengan jelas bagaimana bulan dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam tafsir menyatakan, mereka nampak bulan terbelah ni, mereka nampak sungguh satu ke kanan dan satu lagi ke kiri. Kalau yang macam sekarang, tuan-tuan, mungkin kita tak nampak lah. Tuan-tuan, kan macam apa ni, ada saintis yang kata ada kesan, apa ni, rekahan, ada kesan yang bulan ni dulu pernah terbelah. Tuan-tuan, kita kena tengok lama mana dia, kadang-kadang kita pun tak perasan kok mana yang kata terbelah ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata wansyaqqatil qamar, terbelah bulan tu. Lalu kata ulama, terbelah bulan ni mereka nampak dengan nyata, satu bahagian bulan ke kanan, satu bahagian bulan lagi pi ke kiri. Tuan-tuan, maknanya nampak dengan jelas bulan itu telah pun terbelah. Tuan-tuan, yang minta ni siapa? Depa. Tuan-tuan, yang minta ni depa. Pasal apa? Kerana nak tengok Nabi ni betul kan Nabi. Kalau betul belah bulan. Tuan-tuan, terbelah bulan tu jelas depan mereka. Tuan-tuan, tapi apa yang mereka kata kepada Nabi SAW? Inna hadza la sihrun mubin.
Hei Muhammad, ini merupakan sihir yang amat-amat nyata daripada kamu. Tuan-tuan tadi kata nak beriman. Tuan-tuan tadi kata nak tengok bulan dibelah, tanda kebenaran. Tapi bila dibuat oleh Nabi SAW, inna haza la sihrun mubin. Muhammad, ini merupakan sihir yang nyata daripada kamu, Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya tak beriman juga kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, walaupun mereka nampak dengan mata kepala kekuasaan Allah, mereka nampak dengan mata kepala. Tuan-tuan, kita yang hidup jauh dengan zaman Nabi pun boleh percaya. Tuan-tuan, kita bukan hidup pada zaman Nabi. Kita bukan hidup pada zaman wahyu diturunkan oleh Allah. Tuan-tuan, yang tengok bulan terbelah bukan kita. Yang tengok bulan terbelah ni depa yang hidup pada zaman tu. Tuan-tuan, tapi kita okey. Kita boleh beriman, kita boleh percaya. Bahkan kita yang tak hidup pada zaman Nabi ni, bila disebut nama Nabi SAW, boleh mengalirkan air mata. Tuan-tuan, ini mahalnya umat akhir zaman. Sebab itu kata Nabi SAW. Pernah satu masa, tuan-tuan, Nabi kata kepada para sahabat dia, aku rindu kepada umat aku, kata Nabi. Tuan-tuan, sahabat kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami semua ni kan umat kamu. Kami semua ni adalah sahabat kamu. Nak rindu apa? Kami ada di depan kamu. Kami ni berada dekat dengan kamu, ya Rasulullah. Tuan-tuan, tapi Nabi kata apa? Nabi kata, aku rindu dengan umat aku yang tak sezaman dengan kita. Aku rindu dengan umat aku yang dia tak pernah tengok macam mana wahyu diturunkan oleh Allah. Aku rindu dengan umat aku yang tak berperang sekali dengan kita. Aku rindu dengan umat aku yang dia tak pernah tengok aku, tetapi dia beriman dengan aku, kata Nabi. Tuan-tuan, ada pada siapa ciri-ciri ni? Tak tengok wahyu, tak berjuang sekali dengan Nabi, tak tengok Nabi, tak tengok Nabi, tapi kita boleh percaya. Tuan-tuan, ciri ni ada pada umat di akhir zaman. Tuan-tuan, pasal apa kita boleh percaya? Kerana iman kita kepada Allah, kerana penyucian hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita payah kalau nak percaya benda yang kita tak nampak ni. Tuan-tuan, kena pula benda dah lama. Nabi ni dia dah lama dah, 1500 tahun dah. Tuan-tuan, lama dah. Kita bukan nampak dia, dah lah tak nampak dah lama, 1500 tahun. Tuan-tuan, tapi kita boleh percaya. Pasal apa? Kerana hati masih lagi beriman, hati masih lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu setiap daripada manusia, kata Imamul Haddad, hati ni merupakan benda yang sangat besar untuk dia jaga dan untuk dia hidupkan hati dia. Kemudian dia kata, wal jismu gharadun wal jismu gharadun lil afati. Manakala tubuh badan yang ada pada kamu tu, dan dia Imamul Haddad dia habaq dengan kita berkenaan dengan badan. Dan tahu pasal apa dia habaq berkenaan dengan badan ni? Kerana manusia lebih menjaga batang tubuh dia
berbanding dia menjaga hati dia. Tuan-tuan, kita kalau apa ni, batang tubuh kita ni, ubat ni sanggup telan walaupun 12 biji sekali telan. Takut tuan-tuan tengok orang kita ni makan ubat, takut. Saya bila pergi umrah jadi mutawif, kebetulan satu bilik ada orang-orang muda, tuan-tuan. Tapi saya sebilik dengan orang-orang yang dah berumur lah. Kan? Orang-orang yang berumur semua sekali ni. Tuan-tuan, sampai masa mereka kena telan ubat. Sampai masa mereka kena cucuk insulin. Kena cucuk lah tu. Tuan-tuan, sekali telan ubat ni, mereka tunjuk kat saya, tu dia, ada seorang ni 12 biji. Ada seorang ni 12 biji sekali telan. Color merah, pink, putih, biru, hijau, semua masuk. Semua kita akan telan. Tuan-tuan, kita telan ni pasal apa? Kerana nak jaga batang tubuh kita. Tuan-tuan, kita terlupa kita ada satu lagi benda yang paling penting, yang menjadi titik tolak kebaikan seseorang. Tuan-tuan, iaitulah hati. Dan hati itu pun memerlukan kepada obat dan makanan. Tuan-tuan, kata ulama, makanan kepada hati ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Makanan kepada hati majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, makanan kepada hati adalah zikrullah, zikir pada Allah. Tuan-tuan, ubat 12 biji kita telan. Baca Quran 12 kali ya. Kadang-kadang tuan-tuan, setahun satu muka surat pun dia tak baca. Tuan-tuan, itu penyebab kenapa kita kurang riang. Kita kurang ada semangat, ada himmah untuk melakukan kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita nampak kebaikan ni hanyalah benda akhirat, tak ada kena mengena dengan benda dunia. Tuan-tuan, padahal benda akhirat yang kita lakukan ada kesannya dengan perkara dunia. Tuan-tuan, dengan ketaatanlah hidup kita akan tenang. Tuan-tuan, dengan ketaatanlah anak-anak ni menjadi semua. Tuan-tuan, dengan ketaatanlah rezeki akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok nah, orang-orang yang duk niaga misalnya, dia ada fikir, aku niaga ni bukan semata-mata aku nak cari untuk aku seorang, tapi aku boleh berniaga ni, ada sikit-sikit aku boleh beri kepada orang pula, boleh kongsi pula kepada orang lain. Tuan-tuan, Nabi SAW jamin. Dan Nabi kalau bercakap tak ada lain melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, anfiq, wahai anak Adam, keluarkan apa-apa yang ada pada kamu, beri kepada orang. Tuan-tuan, sama ada orang yang memerlukan ataupun saja-saja kita nak gembirakan hati orang. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, kamu buat macam ni, unfiq alaih, Allah pula akan memberikan bahagiannya kepada kamu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, bahkan orang yang tak kedekut ni, tuan-tuan, orang yang tak bakhil ni, bila mana dia memberi, kata Nabi SAW, tuan-tuan, masa kita beri tu, kita beri dekat orang, tuan-tuan, masa tu malaikat doa kepada Allah, ya Allah, apa yang dia telah keluarkan daripada sisi dia,
aku minta ya Allah supaya engkau ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang dia bawa keluar. Tuan-tuan, tapi bagi orang yang bakhil, dia tak nak keluarkan apa yang ada pada dia, maka malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah, dia bakhil, musnahkan apa yang berada pada sisi dia. Tuan-tuan, maka amal ketaatan ni dia mempengaruhi kepada kehidupan dunia seseorang. Tuan-tuan, dunia ni kita nak apa? Dunia ni kalau boleh kita nak tenang hati kita. Tuan-tuan, dunia ni kalau boleh kita nak rezeki kita lancar. Hak tu ya. Tuan-tuan, kita nak zuriat keturunan kita sebagaimana yang kita doa pada Allah. Tuan-tuan, kita selalu doa dengan doa ni kan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuan-tuan, ringkas doa ni kita minta supaya zuriat keturunan kita ni bila kita pandang dekat dia, qurrata a'yun, menjadi penyejuk kepada mata. Tuan-tuan, tengok isteri sejuk mata, tengok anak-anak sejuk mata memandang. Tuan-tuan, dia pun pandai membalas jasa kedua orang tua dia. Tuan-tuan, kalau kita nak benda-benda ni semua, rezeki lancar, anak qurrata a'yun, dan juga segala kebaikan tu boleh kat kita, tuan-tuan, bina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak bina hubungan dengan Allah? Iaitulah dengan mengimarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, wal jismu gharadun lil afati. Manakala tubuh badan dia merupakan tujuan makhluk-makhluk yang merosakkan. Dan ni anggota tubuh badan kita. Satu masa esok, tubuh badan ni dia koi melemah, koi melemah, koi melemah. Tuan-tuan, bila badan ni dia dah makin lemah dah, tuan-tuan, kata ulama, ada beberapa tanda bahawa kamu dah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa dia makna dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ni? Dia hampir kepada kematian dia. Tuan-tuan, tanda yang paling jelas kata ulama, pertama sekali umur bertambah. Itu yang pertama sekali. Tuan-tuan, tak usah tengok lah. Tak usah tengok dia buang bi'at. Tak payah, tak payah. Kan? Ramai orang yang dia tengok, kawan ni dia buang tebiat gamak lah. Kan? Gamaknya nak mati gamak lah. Tuan-tuan, bila umur kita bertambah kuisari itu tanda bahawa kita dah hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang bertambah. Yang kedua, apabila rambut bertukar menjadi putih. Tuan, rambut jadi putih dah. Tanda tu tanda bahawa dekat dengan Allah. Kemudian tanda berikutnya, matanya dah tak terang lagi dah. Tuan-tuan, dulu masa umur 25, masa umur 28, 29, masa tu, tuan-tuan, nak baca, kita nak tengok apa terang mata ni, tapi akan sampai satu masa mata dah tak terang lagi dah. Tuan-tuan, kemudian apabila tubuh dah mula melemah, dah mula tak kuat lagi dah macam dulu, makin lemah dia. Tuan-tuan, tu tanda bahawa dia hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebahagian ulama menyatakan penyakit yang dia ubat tak sembuh-sembuh. Dia ada penyakit, kemudian dia pergi rawat penyakit tu tak sembuh-sembuh penyakit tu. Tuan-tuan, ulama kata ini juga sebagai tanda
bahawa dia dah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, itulah dia sifat tubuh badan yang selama ni kita spray dengan minyak wangi. Itulah sifat badan yang selama ni kita duk telan tiap-tiap hari 12 biji pil. Tuan-tuan, itulah sifat badan yang tiap-tiap hari kita pergi jogging, yang kita pergi gym tiap-tiap hari. Itulah sifat dia, tuan-tuan. Maka kata Imam Al-Haddad, wa amma qaribin yutlaf bil mauti, sedikit masa sahaja lagi, dia kata, sedikit masa sahaja lagi, badan yang kamu rawat, badan yang kamu megahkan selama ni, sedikit masa saja lagi, yutlaf, dia akan dimusnahkan, bil mauti, dengan kematian, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, tubuh badan ni kita rawatlah macam mana sekalipun, satu masa esok dia akan tak larat, satu masa esok dia akan melemah, akhirnya dia musnah dengan kematian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bukannya hari-hari sihat. Tuan-tuan, kita bukannya hari-hari muda dah. Kita berlaku pertambahan umur dan kita akan ada hari tua. Kalau tak, Nabi SAW tak kata. Kata Nabi SAW, khairun syababakum man tashabbaha syuyukhakum, kata Nabi, sebaik-baik orang muda daripada kalangan kamu yang menyerupai orang tua, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau ada lah orang muda, tuan-tuan, yang menyerupai orang tua, tuan-tuan, maksudnya apa? Nah, bukan pakai kereta Toyota Galan. Bukan dia. Tuan-tuan, bukanlah menyerupai orang tua tu, lepas ni pi tang mana-mana cari tungkat satu, jalan pakai tungkat. Bukan dia, tuan-tuan. Tapi dia ingat dari segi apa? Tua dia tu dari segi ingatan dia. Dia beringat. Orang yang dah tua ni, tuan-tuan, biasanya dia akan beringat, aku tua dah, tak lama lagi nak pi jumpa dengan Allah, tak lama lagi aku ni nak pi ke negeri akhirat. Tuan-tuan, ni ingatan orang tua. Kalaulah ingatan ni ada pada orang muda, Nabi kata ini sebaik-baik orang muda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrun syuyukhakum. Nampak tak Nabi sebut benar ni? Seburuk-buruk orang tua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha syababakum, yang menyerupai pemuda-pemuda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang muda ni macam biasalah, dia nak enjoy. Orang muda ni dia nak seronok. Orang muda ni biasa lalai. Tuan-tuan, Nabi pesan seburuk-buruk orang tua, kata Nabi. Tuan-tuan tengok, kita ada masa kita tua esok, tapi bila tua, Nabi pesan seburuk-buruk orang tua yang menyerupai orang-orang muda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Al-Haddad, jisim ataupun tubuh badan yang selama ni kita rawat, kita apa semua ni, gharadun lil afat, dia tempat tujuan makhluk-makhluk perosak. Wa amma qarib, dan tak lama lagi, yutlaf, dia akan musnah, bil mauti, dengan kematian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tubuh badan ni dia mati, tak ada apa dah. Tuan-tuan, tubuh badan ni bila mana dia ditanam, dia akan habis macam tu. Dia tak ada apa-apa kesan pun, dia akan habis begitu saja. Tubuh badan yang kita rawat ni. Maka kata Imam Al-Haddad, walaysa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya
an-nakidatin naghisah, dan tak ada apa-apa pun pada pemergian tubuh badan itu melainkan hanyalah perpisahan daripada dunia yang dina-dina ini. Maknanya tubuh badan ni bila dah tanam esok tak ada apa-apa lagi dah nilaian dia. Wa ammal qalbu, tuan-tuan tengok, adapun hati, kata Imam Al-Haddad, intalifa, kalaulah dia rosak, hati ni kalau dia rosak, kalau dia musnah, faqad talifatil akhirah, maka dia tidak akan mendapatkan akhirah. Fa innahu la yanju min sakhatillah, dan dia tidak akan mendapatkan pelepasan daripada kemurkaan Allah. Wa yafuzu bi ridwanihi, dia pun tidak akan dapat ridha daripada Allah. Wa thawabihi, dan dia pun takkan dapat apa-apa balasan kebaikan dari Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan siapa-siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya sejahtera, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, hati bila mana dia rosak, akhirat ketinggalan, dan dia tidak akan lepas daripada kemurkaan Allah. Dia juga tidak mendapatkan ridha Allah, dan dia juga tidak akan mendapatkan balasan baik dari Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, kamu nak kebaikan, kamu nakkan balasan baik, kamu nakkan ridha Allah, atallaha biqalbin salim, maka hendaklah kamu pi kepada Allah dalam keadaan hati kamu bersih dan sejahtera, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat jaga akan hati kita, kita senantiasa sucikan hati kita, dan berilah makanan kepada hati kita ni. Tuan-tuan, bila mana kita berikan makanan kepada hati ni, hati itu tahya, dia akan hidup. Bila hati hidup, tuan-tuan, dia akan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan hati yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. InsyaAllah, tuan-tuan, pertemuan yang akan datang kita masuk pula kepada fasal yang baru, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.